Selamat pagi semua, kembali lagi bersama saya Farah di Tauke Talks. Tapi sebelum kita bermula, saya ingin kongsikan sikit intipati bagi sesi hari ini. Kita akan mulakan dengan mengenali latar belakang perniagaan tetamu kita, Akmal, Tauke dari 4 petang. Selepas tu pula ke sesi perkongsian di mana Akmal akan mengongsikan pengalaman keusahawannya. Selepas tu kita akan lanjutkan ke sesi soal tanya. Jadi jika anda ada sebarang soalan yang nak dikemukakan pada sesi hari ini, boleh tuliskan di ruang chat atau di ruang Q&A sahaja dan kami akan bacakan nanti. Diingatkan supaya menggunakan bahasa yang tertib di ruang chat dan sila tukar setting chat anda ke to all panelists and audience ya. Biar kita semua orang boleh baca. Akhir sekali kita akan menamatkan sesi hari ini dengan pengumuman tentang sesi Talkie Talks yang seterusnya dan program-program Ajuran Rise yang akan datang. Sekali lagi, selamat datang ke Talkie Talks. Jika ini adalah kali pertama anda hadiri Talkie Talks merupakan sesi perkongsian bersama para peniaga kecil tentang pengalaman mereka dalam membina perniagaan dan cabaran-cabaran dihadapi. Talkie Talks adalah program Ajuran Rise, iaitu satu projek penyelidikan dan jangkauan sosial di Malaysia yang bermaklumat memperkasakan belia melalui program keusahawan. Dengan pengalaman yang dikongsi, kami berharap ia akan mencetus semangat dalam diri belia untuk mengusahakan perniagaan masing-masing. Kerana bagi kami, bidang keusahaan bukan sahaja tertakluk kepada penubuhan perniagaan yang berskala besar, malah membukakan ruang yang lebih banyak dan memanfaatkan kepada perniagaan-perniagaan kecil. Sebagai contoh, kepada tetamu kita hari ini, Akmal dari 4 petang. Selamat datang ke Talkie Talks, Akmal. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat. Okay. Terima kasih kerana sudi hadiri Talkie Talks hari ini. Akmal, boleh tak kongsikan sikit tentang 4 petang? Okey, 4 petang Okey, saya mulakan sikit dengan background saya. Yes. Saya Akmal Zamri daripada 4 petang. Saya menjalankan perniagaan kopi 4 petang dekat sebuah bandar kecil dekat Pahang, Temeloh Pahang. Buat masa ni saya tak ada kafe lagi, tapi saya menjalankan bisnes ni daripada rumah. Tapi insya-Allah kalau keadaan dah semakin membaik dan semua ramai dah ada vaksin, dah ada herd immunity semua, baru mungkin akan pergi ke next step lah untuk cari lot untuk buka kedai apa semua. Jadi sebenarnya 4 petang ni adalah brand yang saya dengan kawan-kawan buat untuk menyebarkan informasi tentang kopi dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia lah. Sebab saya nampak kat sini, dekat Malaysia ni kurang ada informasi tentang kopi dalam bahasa Melayu yang sangat, orang kata, yang bunyinya sangat ilmiah lah. Tapi kami akan cuba orang kata tak nak lah benda tu terlalu ilmiah, jadi kami menggunakan cara visual dan kami gunakan Instagram lah sebagai, dan membuat infografik lah sebagai medium untuk kami berkongsi tentang apa yang kami tahu, dan mungkin kita boleh berbincang dekat dalam Instagram tu. Jadi produk-produk 4 petang bukan sahaja kopi, ada juga coklat, minuman coklat. Betul. Okey. Dan okey, 4 petang. Okey, kalau kami sekarang ni sedang menjual kopi dalam botol, tapi bukan maksudnya kopi dalam botol ni ramai orang ingat cold brew tau, tapi bukan cold brew. Yang ni sebenarnya kami brew macam biasa, pakai espresso machine, cuma yang kami botolkan. Lepas tu ada macam-macam flavors lah. Ada gula kabung, salted caramel, vanilla, roasted hazelnut. Lepas tu kami juga ada jual coklat, air coklat ni specialty coklat juga yang kami sourcing daripada Indonesia lah. Okey. Jadi bagi penggemar kopi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, boleh ikuti 4 petang di laman sosial, Instagram, Facebook dan juga website 4petang.com. Okey. Akmal, pasti ramai yang bertanya kan, apa maksud di sebaliknya 4 petang? Kenapa 4 petang? Okey, betul lah, ramai agak yang tanya kenapa 4 petang kan. Sebenarnya waktu saya pernah kerja office dulu lah. Dia macam setiap kali pukul 4 petang kan, kawan-kawan
dia mesti ajak turun macam ke kafe dia orang lah, ke kafe tempat untuk lepak-lepak kat situ. Dia orang macam dah satu hari bekerja, lepas tu kat situ okey kita ramai-ramai turun lepak tu untuk macam kadang-kadang discuss, kadang bincang apa yang tak puas hati, kadang lepas kerja apa kita nak buat kan. Jadi macam saya jadi inspired dengan momen tu yang macam setiap hari saya memang tunggu momen tu waktu waktu bekerja, dan macam saya rasa momen tu paling best sebab kat situ macam orang yalah cakap je apa yang dia nak cakap waktu tu. Jadi sebab tu saya fikir buat 4 petang lah, sebab tu ya dengan kopi kita boleh cakap macam-macam. Itulah. Betul, betul, betul. Ah, Kita lepas tu tim. lepas tu sebenarnya kalau kita tengok logo 4 petang tu macam ada macam tapai tu kan, ada pukul 4 Ah, macam pukul 4 tu kan. Sebenarnya dia dia ada maksud yang lain. Maksud yang lain ialah kalau ada teknik manual brew, dia memerlukan 4 minit untuk kopi tu jadi apa kata apa? Complete brew lah. Itu pertama kali yang saya belajar, tapi sekarang ni macam-macam lah resipi. Saya jumpa sampai 2 minit ada, 1 minit ada, 3 minit pun ada. oh, Jadi masa resipi yang saya belajar awal-awal tu 4 minit lah dia punya proses tu kan. Jadi okey, saya jadikan benda tu sebagai logo tu. Nombor 4 tu adalah sebenarnya 4 minit total brew time, tapi 4 petang tu lah signifikan kepada kita minum kopi lah. oh. Uh, Wah, ah, wah, logo 4 petang tu memang sekarang lebih meaningful lah. Sekarang yang kita tahu. Dia jadi manual guide jugalah. Tunggu 4 minit baru minum kopi. Dan logo tu juga Akmal yang designkan. tak, Akmal yang buat. kawan saya. Nama dia Afifah. Afifah. Okey, okey, okey. Uh, Okay. Ya, sekarang Akmal kan kita akan throwback sikit lah. Kita akan throwback ke time yang Akmal memulakan bisnes 4 petang. Kembali pada hari itu. Akmal ingat lagi tak? Apakah inspirasi bagi Akmal untuk memulakan perniagaan ni? Okey. Wah, macam mana cakap? Okey. Saya mulakan bisnes 4 petang ni tahun 2018. Masa tu saya lebih tertarik dengan untuk berminat macam mana? Saya lebih minat untuk melihat interaksi budaya lah. Maksud saya dengan sebenarnya saya suka memerhati keadaan sekeliling, memahami apa yang berlaku. Jadi benda tu memangnya banyak berlaku dekat kedai kopi kan. Saya duduk situ, saya minum, saya dah tengok apa benda yang berlaku. Cumanya okey, sebelum tu saya akan cerita sikit macam mana saya boleh termasuk dalam bidang kopi ni kan. Sebenarnya background saya bukan dalam kopi pun. So background saya, saya study masa degree saya study quantity surveying, QS. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran saya ke Jakarta. Saya study tentang budaya dan ekonomi dekat sana. Tapi bukannya master atau apa, dia macam fellowship program lah. Nama program tu program Dharma Siswa, kalau siapa yang tahu lah. Anjuran beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Tahun 2016, tahun 2017 saya tinggal di Jakarta. Jadi ketika itu di Jakarta memang booming gila lah kopi kat sana. Di mana-mana di kawasan daerah di tempat yang saya belajar tu, kedai kopi, setiap macam berapa langkah kita jumpa kedai kopi. Dan itu benda tu yang jadi macam timbul tanda tanya kat saya, macam kenapa banyak sangat kedai kopi, kenapa gila-gila sangat orang sini minum kopi kan. Dan kat situ lah saya mula macam tertarik, dan setiap hari saya macam pergi ke kafe untuk tanya-tanya macam-macam lah apa yang best sangat dengan kopi ni. Tapi okey, kalau orang tak tahu kan, kalau orang nak tahu, dan saya nak kongsi sikit, Indonesia antara pengeksport kopi yang terbesar dekat dunia lah. Nombor 3 atau nombor 4 lah, saya kurang pasti, boleh semak lah. Jadi benda tu juga yang menyokong industri kopi kat sana lah. Maksudnya dia tumbuh macam cendawan sebab dia orang pengeluar kopi kan. Jadi ketika itu saya rasa okey, saya tertarik dengan budaya ni. Maksudnya anak muda mendirikan kedai kopi, dan kira macam semuanya bergotong royong lah membuat kedai kopi mereka masing-masing kan. Jadi saya pun cuba belajar tentang kopi, dan
saya belajar daripada satu program di satu media yang antara yang terbesar juga. Nama media tu Media Tempo, kalau siapa yang tahulah. Macam Tempo ni pernah macam dengar. Tempo ni macam Time Magazine dekat Indonesia lah. Okay. Jadi Big shot lah. ah Big shot lah, macam ah, semua ah, tahu. so dekat satu hari tu ada program macam mana nak mengenal kopi lah. Tak ingat nama program tu, tapi lebih kurang macam tu lah program tu. Macam mana nak mengenal kopi, yang dijalankan oleh satu grup aktivis kopi ni, nama dia Ngopi di Kantor. Maksudnya dia akan pergi ke pejabat-pejabat di sekitar Jakarta tu setiap hari untuk membuat program tu lah. Maksudnya dia membuat program education kopi lah. Edukasi kopi dekat semua orang Indonesia tentang betapa bagusnya kopi Indonesia ni kan. Tapi kat situ saya baru kenal yang kopi ni bukannya rasanya pahit je. Dia ada macam-macam rasa. Sebab dekat situ ada sesi uji rasa ataupun orang panggil cupping session, yang di mana dia letak daripada kopi instant, daripada kopi kampung, kopi instant, kopi yang grade commercial dengan kopi yang grade specialty. Jadi saya cuba semua kopi dan saya tahu sebenarnya ada rasa yang memang paling best yang orang kurang tahu. Jadi saya rasa sebenarnya dekat situ saya awal mula macam saya minat dengan kopi ni kan. Tapi waktu tu belum terfikir lagi nak buka bisnes kopi. Tapi sudah macam dah dekat hampir setahun duduk situ dan kenal pun dengan selalu borak-borak dengan orang tempatan. Jadi saya satu hari tu saya pergi hiking dan ada seorang kawan tu ajak macam nanti kita balik hiking ni kita pergi satu kedai kopi yang best lah dekat Jakarta kan. Nama dia Kopi Tuku tau. Kopi Tuku tu even macam Jokowi pun datang situ minum kopi kan. Jadi antara yang dahsyat lah kedai kopi tu kan. Jadi lepas saya minum kat kedai tu, saya tengok macam suasana kat situ dia kedai kopi kecil je, tak besar. Dia bukannya sebesar saya Starbucks apa tak, dia kecil. Lepas tu dia punya suasana yang sangat intimate tu macam wow, saya nak buat kedai kopi macam ni. Yang tu mulanya yang saya rasa macam saya terinspired dengan satu kedai kopi yang nama kedai kopi tu Kedai Kopi Tuku di Jakarta. Jadi lepas pada tu tahun 2017, hujung 2017 saya pulang. Saya masih belum menjalankan perniagaan kopi. Saya kerja freelance yang saya cakap tadi lah, dekat satu masa kerja pejabat tu lah. Saya terinspirasi pada nama 4 petang tu. Tapi waktu tu masa tu baru balik 2017, hujung 2017 tu masa tak ada lagi rasa nak buat kedai kopi, nak jalankan, nak buatkan brand kopi atau apa semua. Tapi semasa kerja tu jadi macam ada konflik dalam diri lah, macam kita nak kerja tapi dalam masa sama ada benda yang mengganggu untuk saya patut kena buat benda ni, saya kena buat benda ni. Jadi tak lama pun kerja tu, dalam 4 bulan je. Lepas tu start awal 2018 dalam Februari tu saya mulakan 4 petang lah. Okay. Jadi sebelum masuk kat Jakarta tu, memang sebelum Akmal attend yang macam apa, yang coffee seminar, coffee session tu kan, memang Akmal boleh dikatakan peminat kopi yang memang peminat kopi yang betul-betul minat macam tahu banyak tentang kopi, atau memang tak tahu langsung tentang tak tahu langsung. Saya cuma suka minum kopi biasa. Saya minum kopi biasa, saya minum kopi instant semua kan. Tapi saya tertarik dengan macam mana youth culture kat sana. Macam kenapa dia orang lepak kedai kopi, asal macam contoh ada discussion atau apa semua, jom kita pergi kedai kopi kat sini. Kedai kopi kat sini macam best sikit kan. Saya pun macam tak apa, follow lah. Pergilah kat kedai dengan kawan-kawan kat situ kan. Pergi kat situ, lepas tu daripada situ saya macam datang kat kedai tu, tengok macam kopi, ada kopi dia daripada kata Jawa Barat lah, Sumatera lah, Sulawesi, apa benda dia orang promotekan kopi Indonesia kan. Sekejap pising. Okay. Yalah. Tapi kat Malaysia, kopi kembali semua kat Malaysia, kopi culture Malaysia pun lain kan daripada lain. Tapi sebenarnya memang dah ada.
Cumanya saya Ada. tak perasan. Saya tak perasan selama ni. Ah. Walaupun sebelum ni saya pun memang macam terlibat juga dalam sebab saya selalu pernah jadi volunteer dekat Obscura Photo Festival dekat Penang. Mhm. Jadi apa-apa discussion waktu festival tu, sebab saya sebahagian dari AJK lah, mesti berlaku kat kedai kopi. Waktu tu macam pun minum kopi pun macam tu je lah. Saya tak faham lah kenapa orang minum kopi, orang kata sini kopi best, sini kopi tak best kan. Jadi saya rasa ada jurang kat situ, macam orang tak tahu sebenarnya rasa kopi ni macam mana. Contoh orang-orang Betul. macam yang saya suka, macam saya waktu tu, tak ada seorang pun macam explain kat saya, macam even orang kat kedai tu pun saya tak explain, oh ni kedai ni, kopi ni macam ni, kopi ni macam ni. Dia berbeza dengan pengalaman saya dekat Indonesia. Maksudnya saya datang kedai kopi, dia nampak macam saya pun tak tahu macam mana nak pilih kopi apa benda semua. Okey, dia macam yalah, dia layan lah saya. Dia kata, oh, Oh, kopi ni macam ni, kopi ni macam tu. Oh, daripada betul. situ, daripada situ, daripada orang yang mungkin tak suka kopi, boleh jadi suka kopi. Macam tu lah. Ah, Sebab ah, bila dia ada knowledge pasal tu, mungkin dia lebih memahami lah. Dari situ, ah, itu yang saya rasa macam okey, ini yang tak ada dekat Malaysia, dan saya akan cuba buat dalam menggunakan bahasa Malaysia lah. Mungkin boleh capai lebih ramai audience lagi lah. Kalau kita pakai, ya, sebab memang dekat Malaysia ada benda tu, cumanya dia tersekat dalam English lah, English punya betul. English speakers lah. Siapa Mm-mm. yang English speakers mungkin dia dah ada access ke arah tu. Tapi Betul. yang bukan English speakers, dia tak ada lah. Jadi saya nampak kan, okay, tak apa, kalau tak ada orang buat, why nak saya buat? Macam tu. Mm, mm, Itu mm. yang menjadikan semangat. Hmm. Saya lebih kepada memandang benda tu dari sudut budaya lah sebenarnya. Yalah, menarik yang apa Akmal daripada QS pergi ke budaya. Lepas tu sekarang pergi bisnes. Ya, okay, sekarang kita kembali lagi lah ke topik perniagaan kan. Selalu kalau kita memulakan perniagaan tu mesti ada cabaran. Jadi apakah cabaran yang dihadapi masa awal-awal mula perniagaan dan macam mana Akmal mengatasi cabaran tu? Saya cerita daripada mula sampai, sebab tak lama pun, dari 2018 sampai sekarang kan. Jadi okay, awal dari 2018 tu, saya dengan kawan saya Afifah nak buat lah satu brand, contohnya brand 4 petang je lah, untuk Hmm, macam hmm, hmm. contohnya menyara hidup kami lah. Dengan brand ni kami boleh menjual barang apa semua kan. Tapi itulah awal yang kami buat, okay, kami buat dah buat setup branding apa semua, cumanya direction bisnes tu tak jelas tau. Maksudnya kita tak tahu macam mana, sebab lagi pun saya masih baru lagi waktu tu dalam bidang kopi. Saya tak tahu apa-apa pun pasal kopi. Saya hanya tahu rasa, saya hanya tahu rasa kopi je, tapi saya tak tahu macam mana supply chain dia, apa banyak lah benda sisi-sisi bisnes lain yang saya tak tahu, macam mana nak letak harga, benda semua itu kan. Hmm. Jadi awal-awalnya kami macam sourcing barang daripada China, macam alat-alat yang murah sikit lah untuk orang minum kopi. Sebab barang-barang kopi ni biasanya memang mahal, sebab ialah kualiti dia lah, daripada yang Japan made, yang apa European punya made, semua mahal. Jadi kami try sourcing barang daripada China dan jual. Tapi waktu tu macam kurang menguntungkan, mungkin sebab strategi kot, sebab semua masing-masing tak pandai nak berbisnes lagi kan. Tapi lepas tu kami ada tambah lagi 2 orang lain, saya Afifah, lepas tu Fahmi dan Firdaus. Tapi Firdaus tu Hmm. macam keluar awal lah, sebab tak nampak direction business kan. Tapi tak apa lah, Oh. itu macam kesalahan kami awal juga lah, sebab tak letakkan direction dia apa semua kan. Oh. Tapi dan kemudian awal-awal tu cabaran dia ialah bila kita buat satu bisnes tapi tak tak making money, tak buat duit, jadi orang jadi down lah, kita pun semua jadi down. Jadi macam kawan-kawan yang lain macam Fahmi dengan Afifah pun masing-masing fokus dengan buat apa kerja masing-masing, cari kerja yang lain kan. Tapi saya masih lagi dalam macam apa problem saya dan saya kena selesaikan benda ni. Masalah saya tak tahu apa benda, apa tu, dari awal dan mula, maksudnya supply chain kopi ni saya tak tahu. Jadi masa tu juga saya cari kerja yang saya boleh masuk dalam industri kopi ni lah. Jadi saya apply Ah. satu kerja jadi marketing exec dekat satu company kopi ni lah dekat KL. Tapi pun tak lama, kerja dekat situ pun 6 bulan kan. Sampai habis probation month saya keluar.
Uh, Untuk sebab belajar tentang kopi. untuk belajar Untuk tentang belajar supply chain tu je. Oh. Itu je sebab tujuan saya memang saya nak belajar supply chain tu je. Tak adalah sampai macam mana dia orang Ah, tu buat bisnes ke apa. ah, ah, Saya hanya nak tahu macam mana dia orang sourcing barang, mesin apa, ah. macam mana nak guna apa benda semua. Macam tu, sekadar itu je. Saya tak pernah jadi barista. Tapi saya selalu Oh. pergi ke kafe-kafe tanya barista-barista buat macam mana tu. Itu je lah. Tapi Ah. saya memang tak pernah jadi barista. Ini pertama kali saya jadi barista saya lah, sebab lepas mengumpulkan keyakinan selama beberapa tahun kan. Ah, Jadi ah, ah. lepas saya kerja, lepas 6 bulan tempoh saya kerja dekat satu company kopi tu, saya pun yelah masa tu 4 petang dia macam jalan tak jalan je lah. Sebab tak nampak ala tuju kan. Itu problem saya yang saya dapat detect lah awal-awal lah. Lepas tu sampai 2019, awal 2019 tu saya ubah cara kerja 4 petang. Yang start pada hujung tahun 2018 saya ubah cara yang kita kena masuk macam event-event lah, untuk macam satu untuk bina keyakinan lah yang kita boleh menjual kopi. Maksudnya kita boleh brewing depan orang, kita boleh bercakap dengan orang, kita boleh terangkan dengan orang. Lepas tu saya plan lah daripada awal hujung 2018 dalam Oktober macam tu sampai Disember saya cubalah cari event-event yang saya boleh masuk lah, walaupun event tu tak mendatangkan untung yang banyak, sebab waktu event tu kami dah tukar cara macam kami nak buat satu konsep slow bar. Maksudnya kita tak pakai espresso machine, kita pakai yang macam yelah Yang nak drip tunggu tu. drip, nak tunggu 4 minit, lama lah untuk satu kopi yang nak jual, nak serve kat orang kan. Tapi tak apa, kita cari event-event yang slow pace lah. Maksudnya macam Oh. event-event yang macam seminar dekat universiti, yang maksudnya ada break, orang datang minum. Tak pun sepanjang program tu kadang-kadang orang keluar datang beli kopi macam tu kan. Kami ambil yang dekat situ lah. Untuk bina keyakinan lah dari 2018. So sepanjang 2019 pula juga 2019 tu saya fikir macam sepatutnya kita kena masuklah event-event ni untuk kumpul modal. Tapi problem dia 2019 ialah saya tak fokus kat situ. Sebab event pun slow pace, jadi keuntungan tak banyak. Jadi saya fokus kepada sebab saya ada kebolehan untuk buat graphic design dan fotografi, dan saya banyak fokus ke arah tu lah sebenarnya. Jadi dia tak fokus sangat. Menghujung ke 2019 tu saya fikir macam tak boleh macam ni kan. Kalau saya fokus ke arah ni nanti 4 petang tak jalan kan. Tapi tak apa, 2020 kita memang all out, kita nak buat event. Sampai bulan 3 je lah 2020 kan. Lepas tu pandemik datang. Lepas tu sekarang ni masih pause dalam 2020. Lepas tu pandemik datang. So macam sebenarnya itulah cabaran dia. Banyak lah sebenarnya. Nak cakap bukanlah senang kan. Bukan senang je lah. Jadi Terima kasih. 2020 pula saya terpaksa tukarlah cara macam mana nak buat. Itulah. Ni apa, sesuai lah dengan soalan seterusnya, dengan keadaan di pandemik sekarang kan, semua tidak menentu. Yalah, apakah cabaran sekarang pula waktu pandemik ni yang dipaksa hadapi, dan apa jalan penyelesaian bagi tim-tim 4 petang? Lepas pandemik tu boleh cakap macam saya pun dah tak ada duit tau nak duduk kat KL kan, sampai sebab saya memang rely on duit fotografi dengan duit graphic design, buat kerja-kerja graphic design dengan duit ni lah event 4 petang ni. Cuma awal masa kita dapat tahu yang Wuhan kena serang dengan virus kan, masa tu macam dah rasa cuak sikit. Lepas tu beberapa minggu lepas tu Malaysia pun dah ada ni kan. Lepas tu saya fikir macam ini tak lama ni Malaysia ni. Lepas tu terus Malaysia lockdown bulan Mac. Masa tu memang income saya kosong, dan saya tu macam terpaksa balik ke Temerloh lah, daripada KL. Daripada saya duduk Melawati dulu, saya terpaksa balik KL, balik Temerloh. Masa dalam tempoh tu lah macam kawan-kawan pun dah masing-masing dah buat kerja-kerja lain kan. Jadi nak tak nak, sebab saya dah mulakan 4 petang ni, saya kena fikir macam mana saya nak bawa 4 petang ni ke depan tau.
Jadi dalam tempoh masa pandemik tu dia macam nak cakap, dia kata orang kata apa, blessing in disguise Ya. dia macam satu tempoh yang macam saya fikir dalam sebenarnya kenapa saya buat 4 petang ni, yang berbalik kepada sebenarnya daripada saya cerita tadi, sebenarnya saya tak pernah berfokus saya nak buat 4 petang yang menjurus kepada menyebarkan informasi tentang kopi dalam bahasa Melayu tu. Sepanjang 2018 sampai awal 2020 saya hanya fikir tentang keuntungan modal itu je. Dan benda tu sebenarnya saya lupa objektif pertama 4 petang, sebab itu objektif sebenarnya. Jadi saya fikir balik, okey, dengan waktu yang ada, waktu PKP ni, saya kumpulkan material dan saya cuba menghidupkan semula 4 petang dengan berkongsi dengan orang ramai lah, pasal infografik, pasal dunia kopi, pasal benda-benda yang saya suka lah. Oh, saya lupa bagi tahu, awal 2020 juga saya ada join volunteer, saya jadi volunteer fotografer dekat Malaysia Barista Championship 2020. Waktu tu memang semangat gila lah, maksudnya macam macam ni, macam mana kita dah tahu kan, maksudnya dah tahu proses kopi tu macam mana, sampai ada pertandingan lagi kan. Masa tu memang berkobar-kobar nak buat 2020. Okay, this is our year lah, macam this is our year. Dia punya sampai March tu dia jadi down balik lah. Down balik, lepas tu March sampai Jun tu buatkan saya terfikir apa benda yang saya boleh buat dengan brand ni kan, brand 4 petang ni. Kat situlah yang saya fikir macam, yang saya fikir saya kena mulakan juga apa yang saya buat, jangan berhenti sekerat jalan je lah, sebab benda ni memang dia macam cerita ni yang macam menghantui kepala saya tau. Dia macam nak tak nak kena buat juga macam tu. Jadi cabaran dia sekarang ni waktu pandemik ni, apa yang saya cuba adalah saya pergi tengok macam dari sisi perniagaan dia, saya tengok peluang-peluang apa yang ada kan, macam penjana, apa benda-benda grant apa yang semua tu. Cubalah Grab kan. Dalam masa yang sama banyak juga online punya apa, macam online lesson macam mana kita nak tingkatkan marketing skill lah, apa benda, semua benda tu banyak gila ada dekat sekarang ni kan. Sampai sekarang ni, daripada tahun lepas sampai sekarang ni, yang membantu usahawan juga lah. Macam saya pun tak ada idea macam mana nak kembangkan produk, apa benda semua. Ya, join lah benda-benda tu. Time untuk belajar kan. Sekarang ni saya fikir sekarang ni time untuk belajar, time untuk kembangkan brand. Tak boleh fikir untung sangat ya. Untung dari segi bisnes, dari segi duit lah maksud saya. Yang penting saya boleh sustain. Yang penting boleh sustain. Hingga pandemik ni tamat. Harap-haraplah ujung tahun ni kita tahu kan. Okay, jadi tadi Akmal kongsi tentang cabaran kan. Jadi sekarang yelah, kita pun tahu setiap cabaran tu macam Akmal katakan tadi, blessing in disguise kan. Jadi mungkin dari hikmahnya pun Akmal macam fikirlah kan. Okay, apa sebenarnya tujuan yang Akmal nak mulakan bisnes ni kan. Sekarang saya nak tanya pula tentang yang achievement lah yang Akmal rasa macam membanggakan. So, apakah pencapaian yang Akmal rasa yang paling banggakan lah sepanjang tempoh mula 4 petang ni? Bagi bisnes 4 petang. Pencapaian dia? Tak ada dari segi, saya rasa pencapaian dia ialah bila ada orang, tak tahu lah, macam dia kadang-kadang ada orang random message lah, macam dia macam terima kasih lah sebab buat information macam ni, dan dia banyak membantu dia untuk faham tentang kopi, dan dia pun ada juga yang buat bisnes kopi kan, yang macam dia ada juga yang buat bisnes kopi dari rumah juga, macam nak memahami pasal kopi, dan dia terinspirasi dengan apa yang saya buat. Saya rasa itu satu achievement lah kot. Sebab itu mission 4 petang kan. Yelah, memang benda tu lebih memanfaatkan kepada pelanggan-pelanggan 4 petang. Itulah. Okay, sekarang kita beralih ke soalan personal sikit lah. Ada nak tanya tentang
inspirasi lah bagi Akmal. Ada tak usahawan atau idola yang Akmal kagum dan kenapa dia jadi inspirasi kepada Akmal? Oh, ada macam ya kita pun semua tahu pasal Apple kot. Tapi Apple yang gadget kan. Tapi sebenarnya saya bukan nak cerita pasal Steve Jobs. Saya nak cerita pasal petani Apple yang dekat Jepun, nama dia Akinori Kimura. So sebenarnya cerita Akinori Kimura ni sangat famous lah, dah difilmkan pun. Tapi untuk yang tak tahu, saya kongsi sedikit lah pasal siapa dia Akinori Kimura ni. So Akinori Kimura atau Kimura, saya panggil nama dia selepas ni. Kimura petani Apple yang tinggal dekat Aomori Prefecture, dekat wilayah Aomori, utara Jepun. Jadi pada tahun, saya rasa tak silap 70-an ke 80-an, dia antara petani yang menggunakan yang tidak menggunakan langsung bahan baja kimia lah untuk untuk tanam pokok apple dia. Sebab dia tiba-tiba satu hari, dia memang petani apple, tapi satu hari tu dia terbaca satu buku yang macam mana penanaman organik, dan dia terpesona dengan cara penanaman organik tu, dan dia cuba untuk buat cara tu. Tapi problem dia ialah dia tak dapat hidupkan bukan macam mana, pokok apple dia tak berjaya membuahkan hasil. Maksudnya sepanjang 6 tahun dia tanam, daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun lima, tahun keenam, pokok dia layu je, makin lama makin layu sebab dia ada satu dalam mindset petani, kalau kita tak pakai baja organik, baja kimia ni, pokok tak boleh subur, pokok tak boleh tumbuh. Jadi sampai satu hari tu dia dah macam dah give up lah dengan hidup dia. Dia nak bunuh diri. Satu malam tu dia pergi ke gunung Ikanawa dekat kawasan dia tu. Dia nak bunuh diri, nak gantung diri, tapi sampai kat hutan tu dia tengok macam ada satu pokok apple tau tumbuh dekat tengah-tengah gunung tu. Dia pelik, kenapa ada pokok apple kat situ kan. Dia pergi dekat, sebenarnya tu bukan pokok apple, tu pokok oak. Jadi dia pelik kenapa pokok oak tu boleh tumbuh dekat satu tempat yang tak ada orang rawat langsung kan. Rupanya dia baru faham yang macam cara dia tanam apple sebelum ni salah. Cara dia tanam adalah cara yang sangat monoculture lah. Maksudnya satu pokok je untuk dalam satu kawasan petak tu. Maksudnya ada pokok apple je. Sepatutnya kalau dia tengok ekosistem kat pokok oak tu ada lalang, ada pokok-pokok lain. Jadi dia kena mewujudkan ekosistem tu, dia kena subur rawat tanah tu. Jadi apa yang dia buat, lepas pada tu dia tak jadi bunuh diri. Esok paginya dia macam cuba cara macam tanam pokok-pokok lain. Daripada situ keadaan semakin baik, tanah situ semakin baik. Akhirnya dia boleh pokok dia tahun ke-8 baru membuahkan hasil tau. Bau keluar pokok, bau keluar apple kat pokok dia. Tapi masalah dia yang dia alami pula, apple dia jadi kecil tau. Apple dia kecil, tak macam apple orang lain besar bulat-bulat. Dia punya macam irregular shape. Lepas tu dia nak jual pun tak dapat. Tapi yang bagusnya apple dia rasa manis berbanding orang lain. Kalau kita potong sejam, kita potong apple dia, dia tunjuk dalam sejam pun dia takkan jadi lebam tau. Jadi sangat berkualiti lah. Jadi apa yang menjadi inspirasi pada saya, Akinori Kimura ni, dia adalah orang yang sangat macam, bagi saya dia adalah seorang petani, seorang yang saya boleh contohi, sebab dia bukan orang yang macam Jeff Bezos atau siapa-siapa lah yang kaya-kaya gila kan. Sebab itu macam di luar jangkaan saya untuk saya contohi. Tapi untuk Akinori Kimura ni, dia seorang petani kecil yang hanya fokus dekat apa yang dia buat. Dia tak walaupun dia jatuh miskin, dia kena kutuk dengan society dia, dia macam mengabaikan keluarga dia lah, sebab dia macam yelah, dia percaya dengan apa yang dia nak buat, tapi tak membuahkan hasil. Jadi itulah semangat yang tu, saya rasa itu sebenarnya semangat keusahawanan tau. Sebab dia berusaha ke arah apa yang dia nak buat. Maksudnya bukan semata-mata duit saja, tapi apa yang dia buat tu sebenarnya memberi manfaat kepada satu Jepun tau. Sebab akhirnya Jepun dia berjaya eksport buah dia keluar. Jadi
memberi manfaat kepada ekonomi Jepun. Lepas tu Ya. banyak researcher datang dekat kebun dia untuk memahami macam mana interaksi insect atau serangga dekat tanaman kebun dia. Jadi sampai hari ni orang datang ke kebun dia untuk bertanya macam dan inspired dengan dia macam mana cara tanaman organik tu. Jadi dia itu yang sebenarnya yang dia rasa puas dengan apa yang dia buat. Gitu. Saya terinspirasi pada situ lah, macam tak semestinya kita yelah, untung ada banyak sisi. Jadi kalau kita nak untung dari segi duit, yelah tak salah, untung juga. Tapi saya lebih memandang kepada untung dari segi sosial lah. Maksudnya kebudayaan sendiri yang lebih penting, sebab dia akan mewujudkan satu masyarakat yang lebih bagus lah bagi saya. Dan itu juga benda yang Pak Petang nak bawa sebenarnya. Oh, saya pun tak pernah dengar cerita ni, jadi memang menarik lah untuk dengar. Okey, sekarang soalan terakhir. Soalan terakhir ni kepada belia lah. Okay. Patut ke seorang memulakan perniagaan sendiri semasa muda? Dan apakah nasihat yang boleh Akmal berikan kepada orang muda yang ingin mencuba dalam bidang usahawan ni? Soalan ni agak susah sebenarnya nak jawab. Dia tak ada nak kata patut pun ya ke tak tu, macam dia sebenarnya kena tanya diri sendiri juga lah. Contohnya macam saya selepas habis belajar QS tu, saya pernah bekerja dekat satu kedai buku kat Pasar Village, nama dia Silverfish Bookstore, kalau siapa yang tahu kan. Tapi Silverfish Bookstore tu lagi dahsyat sebenarnya, sebab dia dah 20 tahun, waktu saya kerja kat sana dia dah 20 tahun niaga. Tapi apa yang dia fokus adalah memperkembangkan Malaysia literature yang dalam bahasa Inggeris saja. Maksudnya macam ni cakap, faham tak maksudnya? Ya, faham. Maksudnya penulis-penulis Malaysia yang menulis bahasa Inggeris. Jadi itu dia punya selling point dia lah, nak katakan lah. Itu selling point dia. Tapi masalah problem dia ialah, adakah orang Malaysia ni suka membaca atau tak, ataupun memiliki masa atau tak kan. Tapi dia dah jalankan perniagaan tu dalam 20 tahun, walaupun kajian waktu tu kata orang Malaysia ni satu buku satu orang macam mana dia punya ratio buku dengan tu tak ramai lah. Satu. Oh wow. Macam bukan satu tahun orang satu buku macam tu lah. Yelah. Itu ratio dia. Ada kajian UPM buat waktu tu. Tapi dia kata macam, saya pernah tanya dia, macam mana boleh jual kan benda ni, macam mana boleh sustain hidup apa semua. Kata yalah, ramai orang nak jual buku tapi dia tak ada stamina untuk menjual kan. Maksudnya kalau down, maksudnya kalau benda tu tak menguntungkan dari segi duit, dia down kan. Tapi apa yang perlu adalah macam siapa nak start niaga, dia kata lagi-lagi kalau meniaga buku ni kena ada stamina, sebab meniaga buku ni bukan macam meniaga nasi kandar kan, yang untung dia gila-gila kan. Sama juga apa yang saya buat ni, saya jual kopi yang arah saya adalah kopi specialty lah. Yang maksudnya kopi yang agak mahal. Tapi dia bukan agak mahal lah. Dia kalau kita cakap mahal, dia sangat subjektif lah benda tu kan. Atas orang lah sebenarnya. Betul. Tapi sanggup tak, macam kalau kita nak buat benda tu, kita kena cipta market kan. Sanggup tak kita bertahan dalam waktu kita cipta market tu, sanggup tak kita bertahan macam tak untung yang banyak. Itu benda-benda yang kita kena fikir balik lah kalau kita nak terjun ke satu bidang bisnes lah. Tapi saya cakapkan untuk anak muda yang nak menceburkan diri dalam bidang perniagaan, kalau dia rasa perniagaan ni sebagai marathon, dan dia rasa nak ada learning curve yang mencanak naik macam tu, boleh. Sebab dalam bidang perniagaan ni kita sebenarnya kena tanya, adakah kita sanggup rugi? Itu soalan yang mula-mula lah. Kalau dia rugi dari segi rugi duit, rugi masa, rugi itu, sebab daripada rugi ni kita akan belajar macam-macam, dekat situ learning curve kita akan naik lah. Dan tidak kepada mereka yang hanya berniaga untuk rasa macam saya nak ada masa sendiri, saya nak jadi bos. Tak payah kot, sebab macam lebih baik kerja dengan orang lah kalau macam tu. Sebab sebenarnya benda tu lagi tak sakit kepala lah. Walaupun kita hanya sakit kepala dengan orang, tapi kita tak sakit kepala untuk menyelesaikan masalah. Itulah. Itu saya rasa
Itu sebab advice realistik bagi orang muda semua. jadi apa yang saya boleh kongsi ni sebenarnya Hmm. okey, untuk orang yang betul-betul nak buat, kita kena percaya diri je lah. Sebab saya pun Ya. macam awal-awal pun sampai sekarang pun kadang-kadang ada self doubt tu lah sikit. Kadang boleh tak saya buat ni, boleh tak Tapi yelah, saya kalau kita asyik fokus kepada benda tu je, lama-lama kita tak buat pun benda tu. Why not kita buat je, dan kalau ada salah mungkin kita boleh Hmm. betulkan. Hmm. Jadi mungkin saya ada satu baca satu buku ni, macam orang ni pergi meditasi, dalam satu meditasi ni kira dia punya guru dia cakap macam benda tu selalu bergema dalam kepala dia. Dia kata bekerjalah Hmm. dengan rajin, anda pasti berhasil, anda pasti berhasil. Benda tu selalu ada dalam kepala dia kan. Hmm. Jadi Hmm. saya rasa benda tu kita kena kerja je lah. Hasil Hmm. dia Betul. uh, Hmm. biarlah benda tu macam orang kata apa, let the universe works kan. Macam tu. Yang penting belajar kan Yang penting daripada kalau mistake. kita minat learning process tu, yes, join business. Hmm. Kalau tak nak take risk, jangan. Kalau tak ni tak apa, jangan buang masa Okey. buat benda tu. Jangan buang masa. Ha. Okey, terima kasih Akmal atas Ha. perkongsian tadi. Okeylah, sekarang kita akan teruskan ke sesi soal tanya. Kita ada beberapa soalan di ruangan chat ni. Okey. Jadi saya akan baca yang pertama. Okey, soalan pertama ialah cara kira harga jual yang sebenarnya. Akmal ada tips tak bagi soalan ni? Sebab saya pun okey. Macam ni senang Ah, cerita, saya bahagian kepada 3. Uh, Cost of good sales mesti 35%. hmm, Operation cost nak letak 40% boleh, letak 50% boleh, saya letak 50%. Lepas tu net profit saya letak 15%. hmm, Itu akhir sekali itu adalah kos jualan. Maksudnya kena bahagi-bahagi kat situ lah. Contoh kalau kita memang dah fix dengan cost of good sale lah. Maksudnya kos bahan mentah kita, kos produk kita berapa kan, COGS tu, kita tetapkan benda tu 35% tau. Jangan lebih pada 35%. Macam tu lah. Lepas tu seterusnya kita hmm, pecahkan lah. Operation cost mungkin kalau sekarang ni dekat rumah saya tak memerlukan pekerja ke apa kan, saya mungkin kurangkan sikit operation cost, mungkin saya boleh naikkan sikit profit saya. Macam tu lah. Dari situ okey. pecahan-pecahan dia. Ha. Ya. Okey, terima kasih Ha. untuk sharekan Sekejap, cara-cara untuk saya tulis lah untuk orang nampak kan. Okey, okey. Tapi okey. Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, kita ada 5 soalan lagi. Okey. Saya akan baca yang seterusnya ya. Okey. Okey. Bagaimana Akmal nak nampak. Okey, 35%, 50% untuk operation dan net profit 15. Okay, so screenshot lah siapa yang nak tahu. Okay. Okay, terima kasih. Yes, okay. Soalan seterusnya, bagaimana Akmal nak kembangkan perniagaan 4 petang ni? Apa plan future untuk expand? Lepas pandemik ke mungkin? Kalau ikutkan saya punya perancangan memang besar lah sebenarnya, tapi saya tak tahu benda tu possible atau tak possible kan. Sebab saya nampak saya nak mencontohi model dari segi model bisnes Walt Disney tau. Macam Walt Disney dia buat satu karakter, bukan sekadar macam Mickey Mouse tu, bukan sekadar Mickey Mouse, end up dia buat merchandise, dia buat theme park, dia buat movie. Dan saya tengah berfikir ke arah tu maksudnya daripada 4 petang ni is a brand, bukan sekadar menjual kopi. Nanti akan ada lah ke benda-benda yang lain yang saya tengah plan, tapi saya tak berani nak cakap sebab saya tak tahu lagi plan tu menjadi ke tak dengan keadaan sekarang ni. Tapi yang model yang saya ambil ialah model Walt Disney lah. Mungkin kawan-kawan boleh cari lah macam mana model Walt Disney tu kan. Maksudnya dia bergerak as a brand tau, bukannya as a macam kedai kopi. Dia akan start kat kedai kopi je, tapi dia akan macam-macam lagi. Okay. Sebab dalam planning saya mungkin saya nak buat podcast apa benda semua. Saya nak buat siri podcast. Jadi benda-benda tu belum lagi berlaku sebab sebab saya punya interest pun sebenarnya lebih kepada kebudayaan. Jadi saya nak buat podcast tentang kebudayaan sebab over a coffee kita boleh borak macam-macam kan.
Itu yang paling terdekat. Saya nak buat podcast lah, tapi belum lagi, sebab saya tak boleh nak rentas negeri apa semua jumpa kawan-kawan tu kan. Itulah. Susah untuk ni. Boleh Ah, buat online, cumanya kualiti audio jadi tak sedap, tak betul. cantik. Oh, okeylah. Menarik kan dia lah sebagai brand. Okey. Okey, soalan seterusnya. Ni tentang coffee culture lah yang I think mereka tertarik dengan coffee culture Indonesia yang Akmal ceritakan tadi. Boleh ke coffee culture Malaysia setanding di Indonesia? Sekarang ni mungkin Ah, ah, macam mana nak cakap, dia tak, kalau sebab Malaysia saya rasa baru start booming lah waktu PKP. Bukanlah baru start booming, benda ni dah lama. ah. Cumanya saya tak berani nak cakap benda ni standing atau tak standing. Tapi Indonesia dah memang semakin ke depan lah. Dia macam dia dah align dengan apa yang berlaku dekat Amerika, itu juga berlaku dekat Indonesia, sebab dia orang negara pengeluar tau. Kita tak boleh nak Ya, banding kan. betul Negara betul. pengeluar dengan Amerika, negara maju yang dia dapat beli kopi-kopi ni dengan harga yang murah. Amerika ataupun Europe, dia orang dapat beli ni dengan harga, dengan mata wang mereka yang tinggi. Jadi kita tak boleh nak compare dia punya tu. Even Thailand pun, Thailand sendiri pengeluar kopi juga, pengeluar kopi Arabica yang antara yang top juga dekat dunia. Jadi Thailand, Vietnam, Indonesia ni dia macam dah satu level yang lain tau. Dari segi coffee culture dia orang, sebab dia orang dah banyak eksperimen macam-macam. Lagi satu, dekat Indonesia dia orang dapat sokongan daripada Special Coffee Association of America. Jadi banyak dia orang research apa semua, banyak berlaku kat sana. Jadi dekat sini tak dapat sokongan yang macam tu lagi. Mungkin sedang berlaku kan. Saya kurang tahu, tapi untuk biji kopi Malaysia Liberica tu mereka sedang bereksperimen. Baru-baru ni menang juga Liberica Malaysia, Batu Pahat tu. Batu Pahat ke mana, daripada Johor lah. Yang menang dekat competition dekat Australia. Bean tu kan. Tapi belum tahap yang macam Indonesia dah bawa kopi dia orang pergi World Barista Championship, kenalkan dekat dia orang. Sekarang ni pun tahun ni dia orang ada Cup of Excellence, yang mana sebelum ni tak ada lagi, dan tahun ni tahun yang dia orang dah ada. Jadi dia orang sama macam coffee scene dekat Amerika, dekat Colombia, apa semua yang satu, orang kata apa, level dia dah sama lah. Kalau tak Malaysia, saya boleh pendapat peribadi saya lah, mungkin saya salah, saya belum lagi lah. Okay. Tapi dari segi macam buat kafe tu semua coming lah, maksudnya adalah. Tapi cuma di bandar-bandar besar kan? Bukan? Betul, bandar-bandar besar, bukan belum lagi dekat macam kalau saya pergi dekat Indonesia, kalau pergi kat satu daerah Malang kan, nama dia. Malang tu dekat mana-mana pun ada kedai kopi lah. Jadi macam walaupun Malang tu jauh gila pada Jakarta, tapi kedai kopi sana hidup. Wow. Okey. Soalan terusnya juga tentang kopi. Apakah pandangan Akmal untuk kopi jalanan dengan specialty kopi? Adakah ia memberi kesan terhadap perniagaan kopi yang seperti Akmal lah, yang buat specialty kopi? Tak kot, sebab dia macam pada saya masing-masing ada market dia masing-masing. Jadi yelah, macam saya pun kadang-kadang tak adalah suka nak rasa kopi specialty juga. Kadang-kadang saya nak rasa kopi yang lain, yang macam mana rasa orang ramai rasa Malaysia macam mana. Bagi saya benda tu bagus lah untuk ada, sebab dia boleh macam check and balance. Maksudnya rasa tempatan orang, memang kopi jalanan yang banyak tumbuh sekarang ni, orang suka yang rasa macam tu. Tapi cabaran adalah peniaga specialty lah. Macam mana nak mengenalkan rasa yang lain pula. Maksudnya kalau kita pandang dari segi sale, mungkin orang tu lagi mantap kan. Tapi kalau kita percaya kepada produk kita boleh juga. Sebab mereka yang di jalanan tu, mereka percaya pada produk mereka dan mereka boleh jual. Cabaran ni ialah kita kena tanya diri kita sendiri, boleh tak kita jual benda ni? Janganlah kita salahkan keadaan. Macam tu lah. Betul. Sebab dia pun target customer pun lain kan. Target customer, betul. Target customer dia orang lain. Jadi sebenarnya saya rasa dia bukan persaingan pun. Dia hanya mengkayakan satu culture tu je. Nanti macam-macam mana pun, sampai satu tahap orang yang minum kopi jalanan ni, dia orang akan rasa macam kita nak try lah kopi ni, mungkin kopi ni sedap kot, so kenapa dia mahal sikit. Mungkin dia akan terbuka juga lah satu hari nanti, macam mana pun. Betul lah.
Okay. Soalan seterusnya, yang ni yang pre-submitted lah. Okay. What are the 3 top things yang priority untuk 4 petang? 3 top things yang priority. Maksudnya sekarang ni saya tengah, yalah, saya masih fokus kepada macam membuat infografi, benda-benda untuk diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Okay. Itu, dan sebab selalunya macam okay lah. Sebab saya tak nak info 4 petang. Tujuan 4 petang ni bukan untuk coffee geek tau, tapi untuk budaya kopi tu. Maksudnya macam kalau kita tengok kat 4 petang sendiri, dia tak adalah terlalu geek sangat dia punya information tu. Tak adalah macam ada certain tu macam memang khas untuk macam how to brew perfectly. Maksudnya macam tu lah yang tu. Tapi kami tak fokus ke arah tu. Kami fokus ke arah macam mana sejarah kopi itu sendiri, politik dalam kopi, ekonomi semua. Dan buat masa ni kami fikir ke arah tu. Dan ya, macam saya cakap tadi, podcast yang tak tahu bila yang boleh saya buat. Lepas tu mungkin akan buat lagi macam untuk dari segi produk, kami akan kembangkan lagi lah dari segi menu. Maksudnya kami akan curate lagi kopi-kopi. Sekarang ni kami pakai Brazil Colombia daripada roaster dekat Penang, Tang Mission Coffee Roaster. Lepas tu kami akan guna lagi macam sos lagi lah kopi-kopi dari tempat lain, sebab saya nak kenalkan kopi ni kepada sebenarnya local market. Jadi saya nak kenalkan dekat local market sebenarnya kopi ni ada rasa yang macam-macam, dan benda tu belum masih terwujud lagi. Dan kami akan buatlah nanti, insya-Allah. Banyak plan ni untuk 4 petang. Banyak, cumanya ya sekarang ni saya bergerak seorang kan, dengan bantuan adik saya buat part time kan. Okay. Kita ada soalan terakhir di chat ni baru. Okay. One last question ya. Okay. How did you plan your order of the day? And how do you arrange order outside Temerloh? Kalau plan order of the day tak ada, senang je. Macam orang order saya buat lah. Macam tu. Kalau macam outside Temerloh, biasanya saya buat cut off time dalam pukul 12 tengah hari. Jadi setiap hari orang boleh order. Cut off time saya pukul 12. Jadi orang yang order atas pukul 12, mungkin saya akan hantar esok lah. Tapi sebab penghantaran saya buat Isnin sampai Khamis je. Jadi itu je lah waktu yang saya akan buat. Saya akan hantar. Jadi mungkin orang tanya kot macam mana saya, mungkin maksud dia lah macam ni logistik, dari segi logistik kan, macam maksudnya saya pakai post apa kan. Benda ni saya kena eksperimen juga sebenarnya awal-awal. Maksudnya courier apa yang saya kena pakai kan. Sebenarnya saya tak boleh nak fixkan cakap kat orang macam kena pakai courier katalah JNT apa semua kan. Saya tak boleh nak cakap sebab kadang-kadang orang macam mana, courier company tu tak boleh nak hantar dalam masa 24 jam kan. Jadi apa yang jadi sebenarnya benda ni kena eksperimen tau. Macam kena try lah. Kena try and error lah. Tapi sanggup tak nak proses eksperimen tu? Itu je lah. Kalau kita usahawan, kita sanggup lah. Yelah, 24 jam penting kan untuk dapatkan minuman tu. Sebab fresh. Dia tak ada edit tau. Dia tak ada orang kata apa, pengawet ke apa-apa, tak ada. Okay. Paling best kena consume within 3 days. Boleh kalau simpan dalam fridge. Kalau dapat dekat siapa-siapa lah beli luar Temerloh, kalau dapat simpan dalam fridge 7 hari boleh juga. Cumanya flavor of coffee tu maksudnya bukanlah flavor salted caramel apa semua. Coffee tu mungkin akan rasa kurang sikit lah rasa dia. Sebab nak tak nak macam mana, saya masih berpegang dekat yang coffee sebenarnya best minum after brew macam tu lah. Tapi sebab kan keadaan kita sekarang ni, kita kena jadi kreatif lah. Yalah. Pasarkan kita punya produk macam tu. Jadi sekarang pun masih test and error lah, career mana yang dah career dah okey dah. Dah jumpa dah. Okey dah. Dah okey dah. Okay. Bagus. Okey.
Okeylah, itu sahaja dari soalan dari audience. Terima kasih sekali lagi Akmal kerana sudi berkongsilah pengalaman sebagai seorang pemilik perniagaan yang berjaya bersama kita di Talkie Talks hari ini yang dianjurkan oleh RISE dan disokong oleh City Foundation. Memang banyaklah kita dapat pelajari dari Akmal, dari mula perniagaan hingga menjadi sebuah perniagaan yang berjaya, dan semangat ya Akmal yang macam biarlah terus belajar kan, ambil kesempatan ni untuk terus belajar. Dan terima kasihlah atas kata-kata semangat yang diberikan kepada orang muda. Saya berharap semua di sini dapatlah sedikit ilham untuk memulakan perniagaan sendiri satu hari nanti. Tapi ingatlah, kalau sanggup rugi, this is for you. Okay. Itu saja dari Talkie Talks hari ini. Kalau berminat untuk mengetahui lebih banyak tentang Pak Petang, boleh layari social media mereka. Tapi jumpa lagi di sesi Talkie Talks seterusnya bersama Pei Sheng dari Better Than Blouse. Kalau ada yang berminat untuk hadiri, boleh daftarkan melalui link di chat yang akan diberi nanti atau di bio Instagram Talkie Talks. Dan di kesempatan ini saya juga ingin mempromosikan program Ready Set Rise yang akan dianjur pada 21 Ogos hujung bulan ni. Program ini akan mengupaskan topik seperti Women in Entrepreneurship, dan juga understanding world of social enterprises, dan juga youth in entrepreneurship dengan panel-panel jemputan lah. Jadi bagi sesiapa yang berminat, boleh layari laman website Social Rise @Rise Program, atau daftar di chat, di link di chat sekarang. Dan kalau berminat untuk tahu tentang lebih banyak tentang Talkie Talks, boleh layari laman social Talkie Talks di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Okay, sampai sini saja sesi kita pada hari ini. Kepada Akmal, semoga berjaya dan terus maju dalam perniagaan. Terima kasih semua. Okay, Terima kasih. bye-bye. Bye.